Okey. Alamak, sakit suara pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan kepada semua family mengaji Tenten. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita walaupun secara alam maya sahaja untuk kita teruskan slot hadis pada tengah hari ni ya. Waalaikumsalam Kak Sanisa. Okey, bagi yang boleh kita teruskan share. Bagi yang belum share, boleh teruskan share. Bagi yang dah share, terima kasih. Okey. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita mendapat manfaat untuk slot hadis kita pada tengah hari ini ya. Waalaikumsalam Kak Rosia Muhammad Awal. Jom kita pakat-pakat share. InsyaAllah sama-sama kita memberikan manfaat kepada orang lain. Okey. Oh tak, ya suara agak sakit tekak ya hari ni. Terima kasih Kak Sanisa kerana tanya. Okey, boleh teruskan share. Yang dah share, terima kasih. Yang belum share, teruskan share di grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram. InsyaAllah bukan orang lain juga dapat manfaat, tapi kita juga dapat pahala ya. Okey, terbaik semuanya. Okey, untuk tajuk slot hadis kita pada tengah hari ni ialah apa tajuk dia? Okey, sesiapa yang melihat kemungkaran, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mencegahnya. Okey. Waalaikumsalam Kak Naimah, Kak Salbia. Okey, bagi yang ada, mungkin ada yang dah ada buku ni. Okey, boleh buka buku Fadilat Amal. Fadilat Amal yang warna hitam ni. Buka muka surat 686. Waalaikumsalam Kak Rubia, Kak Nuriani, Kak Nurzila. Okey, semua boleh teruskan share. InsyaAllah sama-sama kita membawa keluarga, sahabat-sahabat kita untuk menelaah hadis pada hari yang cerah ini ya. Okey. Waalaikumsalam Kak Hayati, Kak Siti Hawa-Hawa. Okey, boleh teruskan share. Adakah suara dan gambaran saya jelas? Sekiranya tidak jelas, boleh komen ya. Okey. Waalaikumsalam Kak Dayang Ralia, selamat datang. Ya Kak Syazia Syam. Ya, Waalaikumsalam Kak Saripah. Kak Saripah kenal ya, walaupun dari suara je tak nampak muka. Okey. Okey, boleh, terbaik semuanya. Okey, boleh kita teruskan untuk tajuk slot bahas kita bacaan hadis pada tengah hari ini. Saya akan teruskan dengan tajuk sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mencegahnya. Okey, siapa yang ada buku Fadilat Amal ni boleh buka muka surat 686. Okey. Mana tahu ada yang tengah masak-masak sekarang ni, bolehlah sambil kita mendengar ya. Boleh didengari dengan jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Syazia Syam kerana respon. Okey, kita teruskan ya. Okey, jom kita baca sama-sama. Okey, boleh semua. Saya akan baca terjemahannya. Okey, sekejap. Saya betulkan ni. Okey. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Dan kalau itu pun dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah iman yang selemah-lemahnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Targhib.
Okey, selamat datang yang baru masuk. Waalaikumsalam yang memberi salam. Okey. Untuk tajuk slot bacaan hadis kita pada tengah hari ini ialah sesiapa yang mencegah kemungkaran, sesiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegahnya. Okey. Okey, terbaik. Saya kenal sebab suara Ustazah unik orang Sabah. Ya, Kak Saripah kenal ya. Okey, kita teruskan ya. Okey, untuk keterangan hadis tadi, okey boleh nampak ya semua? Ada hadis lain mengatakan sesiapa yang tidak mampu untuk mengubah dengan lidah, bila dia melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Dengan itu, dia sudah terlepas daripada tanggungjawab tersebut dan itu adalah iman yang selemah-lemahnya. Ada satu hadis lain pula menyatakan sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengubah dengan tangannya, dia adalah seorang mukmin, dan sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh dengan lidahnya, dia adalah seorang mukmin, dan sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh dengan hatinya, dia adalah seorang mukmin, dan tiada darjah iman yang lebih rendah daripada itu. Maksudnya kita boleh, bila kita melihat kemungkaran, kita boleh guna tiga cara ni. Kita boleh guna tiga cara ni. Kalau kita tak mampu nak mencegah dengan tangan, kita boleh mencegah dengan mulut. Mencegah dengan mulut. Lepas tu kalau tak mampu untuk mencegah dengan mulut, kita boleh mencegah dengan hati. Iaitu kita benci dengan kemungkaran tersebut. Okey. Sini saya ingin jelaskan lebih terperinci. Okey, yang pertama, bagaimana kita mencegah dengan tangan? Okey, sebenarnya ingin saya kongsikan kepada anda. Okey, jelaskan suara dan gambaran. Okey, ingin saya kongsikan. Maksud mencegah dengan tangan ni adalah mengubah dengan kuasa. Kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa masing-masing. Okey. Jadi setiap orang mestilah mencegah kemungkaran yang berlaku dalam kalangan orang yang di bawah tanggungjawabnya. Okey, contoh, saya bagi contoh. Seorang pemimpin, dia hendaklah bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Bapa bertanggungjawab kepada anaknya, begitu juga kepada kakak, bertanggungjawab kepada adiknya. Bila kita lihat mereka membuat kemungkaran atau melakukan dosa-dosa, kita hendaklah mencegah dengan cara mendidik mereka. Okey. Boleh semua mendidik ataupun kalau sekiranya pemimpin, kita hendaklah buat peraturan agar mereka takut untuk membuat kemungkaran tersebut. Okey. Untuk yang kedua, mencegah dengan lidah. Okey, mencegah dengan lidah sini maksudnya apabila seseorang itu tidak mampu mengubah dengan kuasanya, jadi dia hendaklah mengubah dengan percakapan ataupun lisan. Contohnya dia bagi nasihat, bagi teguran dan berikan bimbingan yang baik. Saya ada suara-suara sumbang pula ya. Okey. Okey, jelas tak? Boleh semua? Waalaikumsalam. Kak Kubil. Okey, waalaikumsalam. Abdul Syaharudin. Okey, kita teruskan ya. Okey, bagaimana ingin mencegah dengan hati pula? Kalau ikutkan di sini, mencegah dengan hati ini adalah selemah-lemah iman. Tapi tak apa, bila kita tak mampu untuk mencegah dengan tangan dan juga mulut, kita boleh mencegah dengan hati. Bagaimana? Bila seseorang itu sudah tidak mampu untuk mengubah dengan kuasa ataupun lisan, jadi hendaklah dia ubah dengan hati, iaitu dengan benci kemungkaran tersebut dan menjauhkan diri daripada tempat kemungkaran tersebut. Jadi dia berazam untuk tidak melakukan perkara tersebut. Contoh, kita tengok orang-orang yang kita nampak, kita tahu orang tu buat maksiat, jadi kita tak mampu untuk mengubah, tegur dia ataupun kita nak mencegah dengan tangan. Jadi kita boleh membenci perbuatannya itu dengan hati kita. Kita doa supaya kita dijauhkan daripada
perkara tersebut. Okey? Boleh semua? Okey, boleh semua insya-Allah. Okey. InsyaAllah terbaik semuanya. Okey. Jadi orang yang seperti ini juga berharap agar suatu hari nanti dapat mencegah kemungkaran dengan kuasa atau lisan kerana mengubah menggunakan hati adalah selemah-lemah iman. Okey. Okey, sekarang kita cuba renungkan berapa ramai dalam kalangan kita yang sedang beramal dengan hadis ni. Okey. Bila kita lihat saja perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, adakah kita terus berusaha mengubah dengan tangan ataupun kita mengatakan perkara itu haram dan buruk dengan lidah? Ada tak kita buat benda tu? Atau sekurang-kurangnya setaraf dengan iman yang selemah-lemahnya kita cuba mengubah dengan hati ataupun hati menjadi gelisah melihat kemungkaran itu. Jadi kita renungkan balik perkara ini. Kita kena renungkan balik perkara ini. Apa yang sepatutnya berlaku dan sebaliknya apa pula yang sedang berlaku. Okey, muka surat 686 ya. Kak Adelina Kamal, buku Fadilat Amal. Gambar kabur ke? Okey. Okey, boleh semua. Okey. Ya. Okey, jadi kita tak boleh saya dapat simpulkan di sini bahawa kita tak boleh redha dengan dosa. Bila kita redha dengan bila kita tengok orang tu buat maksiat, lepas tu kita redha, kita diumpamakan seperti syaitan yang bisu. Jadi hendaklah paling-paling pun kalau kita tak mampu untuk mencegah dengan tangan ataupun lisan, kita hendaklah membenci dengan hati kita, membenci kemungkaran yang orang tersebut buat. Okey. Jadi barang siapa tahu tentang satu dosa dan dia redha akannya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar dan mengerjakan seburuk-buruk perkara haram. Sama ada dia melihat perbuatan dosa tersebut atau tidak, maka dosanya adalah seperti dosa orang yang melihatnya tetapi tidak mencegahnya. Okey. Okey, boleh semua. Okey, saya ingin kongsikan ada satu hadis ni daripada Al-Urs bin Umairah, daripada Nabi SAW bersabda, bila satu dosa dilakukan di muka bumi ini, maka orang yang melihatnya serta membencinya, baginda bersabda pada ketika yang lain dan mengingkarinya, maka dia sama seperti orang yang tidak melihat kemungkaran itu berlaku di hadapan matanya tetapi redha dengannya. Samalah seperti orang yang menyaksikannya tapi dia tidak buat apa-apa. Okey. Okey, boleh semua? InsyaAllah yang terbaik. Saya tidak akan mengambil masa yang lama. Okey, Waalaikumsalam yang baru masuk. Untuk tajuk hadis kita pada hari ini ialah sesiapa yang melihat kepada kemungkaran, hendaklah dia mencegahnya. Okey, jadi bila kita tengok orang tu buat maksiat ataupun kita tengok orang tu membuat dosa-dosa besar, contohnya macam tidak menutup aurat ataupun dia berkapal, dia membuat hubungan yang haram yang tidak dibenarkan di sisi Islam, kita nampak orang tu buat, kalau kita tak mampu untuk tegur dengan tangan ataupun lisan, kita boleh membenci kemungkaran tersebut. Kenapa nampak gelap, Ustazah? Gelap ya. Okey, ni nampak cerah balik tak? Okey. So, saya takut nanti ada suara-suara sumbang, jadi saya tutup pintu, tak nampak pula. Okey, gelap. Terima kasih Kak Syazia kerana menegur. Okey. Okey, boleh semua. Jadi itu sahaja yang saya dapat kongsikan untuk hari ini. Okey. Jadi ingat balik tadi, siapa yang tidak mampu untuk ubah dengan tangan, dia boleh mengubah dengan lidahnya. Kalau tak mampu mengubah dengan lidahnya, hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Okey?
Boleh semua, insyaAllah yang terbaik. Kita bertemu lagi untuk slot hadis di waktu hari yang lain. Bagi siapa yang ingin melaksanakan kurban ataupun akikah di Mekah, masih lagi dibuka. Okay? Masih lagi dibuka. Boleh tekan link ni ya. Boleh tekan link yang telah saya pin ni. Ataupun yang belum lagi menyertai kelas asas, kelas tajwid, ataupun kelas talaki, kelas hafazan yang belum lagi menyertai kelas dan berminat ingin masuk, boleh tekan link yang saya pin ni juga. Okay? Faham ya? Okay. Ingat ya. Terima kasih Kak Saripah. Alhamdulillah, saya takut terlampau laju saya bercakap. Tak apa, saya harap semua dapat faham untuk hadis kita pada tengah hari ni ya. Okay, ingat. Apa tadi untuk macam mana mencegah. Ini saya nak flashback je sekejap, sepintas lalu. Macam mana mencegah dengan tangan, iaitu mencegah dengan kuasa yang kita ada. Contohnya pemimpin adalah buat peraturan ataupun kenakan denda supaya dia tak berani ingin mengulangi kemungkaran tersebut. Lepas tu bapa atau ibu bapa bertanggungjawab untuk kepada anaknya. Itu mencegah dengan tangan. Kalau mencegah dengan lisan, macam mana? Kita tegur, kita bagi nasihat, berikan bimbingan yang baik. Itu cara untuk mencegah dengan lisan. Yang terakhir sekali, macam mana kita nak mencegah dengan hati? Kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan tersebut. Kita hendak membenci dan berazam untuk tidak melakukan perkara tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk slot hadis akan datang. Okey, baik semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Norzila, Kak Hayati. Terima kasih juga kerana telah share dan join. Okay? Terbaik semuanya. Okay.